Baiklah para pelajar sekalian ya. Okey, kita sambung 5 lagi ciri-ciri wacana. Okey, sekarang kita beralih kepada ciri yang kedua yang kita panggil sebagai koheren ya. Koheren ni dia lebih menyeluruh. Dia lebih besar daripada kohesi ya. Kalau kita nak bezakan antara koheren dengan kohesi ni fokus dia lebih kecil ya. Yang kita lihat perkaitan antara perkataan dengan perkataan, antara frasa dengan frasa, antara klausa dengan klausa. Itu kalau ayatnya panjang-panjang lah ya. Dan akhirnya ayat tadi tu boleh kita lihat serasi antara satu sama lain dan maksudnya padu ya. Tapi koheren ni lain ya. Koheren ni dan saya dah sebutkan tadi sifat dia lebih besar. Okey. Koheren kita kena lihat pada keseluruhan struktur semantiknya. Maksudnya apa? Kita kena lihat keseluruhan maksud ataupun objektif ataupun tujuan, tema ataupun fokus yang ingin disampaikan daripada keseluruhan wacana tadi. Maksudnya keseluruhan buku tadi. Jadi apabila kita faham keseluruhan maksud buku, maknanya kita fahamlah keseluruhan struktur semantik. Jadi apabila kita faham keseluruhan struktur semantik, kita boleh katakan wacana tadi mencapai kesepaduan idea, kesepaduan dalam keseluruhan wacana. Jadi saya boleh katakan dan anda kena faham, koheren ni sebenarnya dia bergantung kepada penggunaan kohesi juga. Okey, kohesi yang betul, kohesi yang tepat, kohesi yang serasi antara satu sama lain, kohesi yang berkait antara satu sama lain dianggap paling sesuai dan dianggap keseluruhan semantik yang tepat. Dan sebab itulah saya katakan kohesi akan menentukan koheren sesebuah wacana. Dan ingat lagi semasa saya ajar bab 2 di bawah tajuk semantik, saya kaitkan dengan pragmatik. Jadi keseluruhan wacana itu dia mesti menunjukkan pragmatik yang jelas dan lebih tepat untuk pembaca faham penyampaian maklumat bersesuaian dengan situasi yang ingin ditunjukkan menerusi sesebuah buku ataupun sesebuah wacana ataupun sesebuah majalah dan sebagainya dalam bentuk wacana ya. Jadi saya boleh simpulkan apa itu koheren. Koheren ni apabila kita lihat pada sesebuah teks, okey, mencapai koherennya apabila wacana itu ataupun teks itu memperlihatkan persembahan idea yang jelas, teratur, ada kesinambungan idea, ada ketekalan idea, ideanya tekal, ideanya mampat bersatu padu dan disampaikan tanpa kekeliruan ya. Dan yang paling penting di sini ya, bukan setakat nilai-nilai ataupun ciri-ciri kohesi dan koheren tu sampai kepada pembaca, tapi lebih baik pembaca sendiri ada pengetahuan tentang maklumat yang ingin disampaikan. Maksudnya apabila dia baca sesebuah wacana itu, pengetahuan yang dia memang dah ada tentang satu-satu isu tu akan bersatu dan berkolaborasi dengan idea yang disampaikan oleh penulis. Jadi itu kan lebih baik, maknanya lebih sampai, lebih cepat faham dan lebih jelas berdasarkan pengetahuan sedia ada dengan pengetahuan yang disampaikan oleh penulis. Harapnya anda jelas tentang perbezaan antara koheren dan kohesi. Saya ulang lagi, koheren lebih besar, kohesi lebih kecil, tetapi kohesi dapat menyempurnakan koheren dan koheren memerlukan kohesi untuk menjadikan koheren lebih bermakna dalam sesebuah wacana. Baik ya, sekarang saya akan tunjukkan macam mana nak analisis koheren dalam teks ataupun artikel.
Saya menggunakan artikel yang sama semasa saya menganalisis kohesi dalam artikel akhbar, iaitu di bawah tajuk PDP online sehingga Disember ini. Artikel yang sama, kohesi kita dah cari, kohesi saya dah tunjukkan. Kemudian koheren pula ya. Okey, kita tengok step di sini ataupun langkah yang saya dah nyatakan di sini. Ada 4 langkah. Macam mana kita nak kenal koheren bagi sesebuah artikel. Yang pertama, syarat dia baca artikel dulu sehingga habis. Itu syarat dia. Sebab tadi kalau anda perasan ya, semasa saya analisis kohesi, saya hanya dapat memberikan maksud perenggan sahaja. Betul ya? Kohesi sebahagian kecil saja, tapi tidak bagi koheren yang perlu dilihat dalam bentuk yang lebih besar ataupun keseluruhan wacana. Baik. Selepas anda baca artikel sehingga habis, kemudian yang kedua, fahamkan atau cari maksud perkataan yang susah-susah. Okey? Mungkin artikel bergantung kepada laras bahasa tertentu. Andai kata ada morfologi atau frasa yang agak susah maksudnya, anda kena cari dulu maksud terlebih dahulu supaya boleh faham keseluruhan perenggan ya. Okey, itu yang kedua. Syarat yang ketiga nak mencari koheren ialah apa? Okey, fahamkan betul-betul maksud bagi setiap perenggan pula ya. Tadi perkataan, frasa, sekarang perenggan. Jadi langkah-langkahnya di sini adalah untuk mendapatkan koheren. Jadi apabila anda telah mendapatkan maksud ayat, maksud perenggan ya, anda boleh buat kesimpulan sendiri tentang mesej atau objektif utama yang ingin disampaikan oleh penulis artikel. Jadi di sini apabila anda duduk sejenak dan fikir, okey, rupa-rupanya penulis ni nak cerita tentang vaksin misalnya ya. Rupa-rupanya penulis ni nak bercerita tentang faktor-faktor kemunculan pengundi ataupun bukan pengundi ya, calon-calon politik muda misalnya lah ya. Jadi pastikan tajuk dan idea ataupun maklumat yang disampaikan selari ya. Tajuk dan maklumat yang disampaikan selari. Itu yang paling penting. Untuk ciri yang ketiga iaitu tujuan ataupun niat, sebenarnya ciri ni yang paling senang lah ya. Semua orang yang menulis, semua orang yang bercakap mesti ada tujuan kenapa dia bercakap, kenapa dia sampaikan hal itu, kenapa dia tulis artikel itu, kenapa dia tulis buku itu, kenapa dia tulis majalah itu. Okey? Jadi semuanya bergantung kepada niat, dan sebaik-baiknya niat itu mestilah niat yang boleh memberi manfaat kepada pembaca. Okey. Untuk ciri yang ketiga ini sebenarnya perkataan yang berurutan dalam petikan mestilah mempunyai niat untuk menyampaikan maklumat sebenar ya kepada pembaca. Dan yang paling penting, jika maklumat itu bersifat nasihat, pedoman, sesuatu yang memberikan kebaikan, sewajarnya tujuan itu mesti disampaikan dengan jelas beserta dengan huraian. Kalau ada gambar itu lebih baik, dan juga contoh-contoh yang baik ya. Jadi sesebuah wacana itu dikatakan wacana yang berkualiti apabila mengandungi ataupun menyampaikan mesej yang boleh memberi kesan kepada pembaca, dan pembaca boleh nampak mesej yang ingin disampaikan itu dengan jelas ya. Okey, saya beri contoh yang paling dekat dengan diri anda sewaktu di sekolah menengah dahulu semasa cikgu menyuruh menulis karangan ataupun esei, ataupun sekarang kita mesti panggil ia sebagai wacana. Okey, selalunya cikgu nakkan pelajar menulis wacana berkaitan dengan satu-satu isu yang boleh menunjukkan sama ada sebab ataupun faktor, kepentingan, kesan, akibat, ciri-ciri, keburukan atau kelemahan,
kebaikan atau faedah dan sebagainya. Okey, anda ingat lagi? Jadi itulah yang dipanggil niat ataupun tujuan. Dengan bahasa lebih mudah, saya boleh katakan apa yang awak nak sampaikan dalam karangan ini. Itu sebenarnya yang dimaksudkan di bawah ciri, tujuan ataupun niat. Jadi, saya tekankan lagi sekali, apa saja niat, apa saja tujuan, mestilah disampaikan dengan jelas dan pembaca boleh memanfaatkan mesej yang telah anda sampaikan. Yang ini mudah. Ciri yang ketiga. Berikutnya, ciri yang keempat iaitu kebolehterimaan. Okey, kebolehterimaan kalau kita pecahkan kepada dua perkataan ataupun dua morfologi, boleh terima. Maksudnya, apa saja mestilah boleh diterima. Apa saja yang saya maksudkan? Seperti perkataan, penggunaan ayat, penyampaian maklumatnya, kemudian yang paling penting ialah konteks yang cuba disampaikan. Jadi di sini saya boleh katakan kebolehterimaan sesebuah wacana itu bergantung kepada pembaca. Kalau kanak-kanak membaca buku-buku motivasi untuk golongan dewasa, saya tak fikir kebolehterimaan mereka akan tercapai di situ. Kenapa saya kata tidak tercapai? Kerana perkataan yang digunakan bukanlah disasarkan kepada golongan kanak-kanak. Kemudian maksud yang cuba disampaikan dalam wacana itu juga bukan untuk kanak-kanak. Jadi kebolehterimaan di situ tidak berlaku. Yang paling penting mereka tidak faham konteks yang cuba disisipkan menerusi makna keseluruhan wacana tersebut. Jadi biasanya ayat-ayat yang berurutan dalam sesebuah teks ni sepatutnya mestilah boleh diterima oleh pembaca. Pembaca membaca sesebuah artikel ataupun wacana, mereka rasa selesa, yang penting selesa, boleh menerima penggunaan bahasa, mesej yang disampaikan boleh diterima dengan hati terbuka. Okey, dan yang paling penting ialah keseluruhan tujuan, niat di situ logik. Yang paling penting juga pragmatik dan juga konteks yang disampaikan, yang digunakan sebagai latar dalam wacana tersebut boleh diterima, relevan dan logik. Itu yang paling penting. Okey, misalnya buku-buku yang diterbitkan di negara Jepun, pada saya, jika kita mahir menggunakan bahasa Jepun, tiada masalah, kita boleh baca. Tapi kepada mereka yang tidak mahir menggunakan bahasa Jepun, mereka mengalami masalah untuk membaca dalam bahasa Jepun dan mengadaptasi budaya ataupun konteks yang cuba disampaikan. Itu kebolehterimaan mesej, maklumat tidak berlaku di situ. Jadi, pastikan apabila kita menulis, pastikan kita berada dekat dengan pembaca. Maknanya kita menyelami juga pemahaman pembaca, menyelami penerimaan pembaca untuk membaca hasil penulisan kita. Itulah antara kriteria yang saya fikir tidak boleh dilupakanlah, iaitu apa? Kebolehterimaan. Kita sampai ke ciri yang kelima. Jadi saya menganggap ciri yang kelima ini tidak kurang pentingnya dan jadi kriteria yang utama juga untuk menentukan sebuah wacana itu berkualiti ataupun tidak. Jadi sesebuah teks ni ataupun sesebuah wacana mesti mempunyai maklumat yang baik, maklumat yang baharu, maklumat yang berkesan yang boleh disampaikan kepada pembaca. Okey? Jadi penulis seharusnya dia kena pastikan maklumat yang disampaikan ni tidak berlawanan dengan logik akal dan tidak bertentangan dengan maklumat pada ayat yang sebelumnya. Maklumat pada ayat yang sebelumnya itu kita boleh kaitkan juga dengan kohesi lah.
Jadi yang paling penting maklumat itu sesuai pula dengan situasi kita di Malaysia sebagai sebuah negara yang kita duduki. Jadi kelojikan maklumat itu dapat menentukan pembaca akan cepat faham. Sekiranya seorang pembaca itu mendapat maklumat yang tidak biasa ataupun luar biasa padanya, jadi dia menganggap bahawa maklumat ini kabur, maklumat ini tidak logik, maklumat ini tidak boleh dipakai, tidak boleh digunakan, maklumat ini bertentangan. Aspek-aspek itu yang perlu kita elakkan sebagai seorang penulis. Jadi selalunya penulis ini mementingkan maklumat yang terkini. Yang pastinya maklumat yang terkini boleh memberikan maklumat baru kepada pembaca. Ya, itu yang paling penting. Maklumat yang segar, bukan maklumat yang diguna pakai setiap masa, yang diulang tayang, diguna semula. Maklumat-maklumat sedemikian sebenarnya kita anggap sebagai maklumat yang basi lah ya. Jadi kita harus mengemaskinikan maklumat yang terkini dari semasa ke semasa. Jadi yang paling penting, maklumat terkini ini akan memperbaharui maklumat pembaca. Jika pembaca memang sudah terbiasa dengan maklumat yang kita sampaikan, pembaca boleh mengatakan bahawa penulis ini tidak up to date, ataupun penulis ini tidak mengemaskini maklumat terkini yang sepatutnya dia mesti tahu, ya. Jadi jika pembaca dapat memahami maklumat baharu dan dia membaca maklumat dan mendapat pula maklumat baru yang berkualiti, sebenarnya itulah kepuasan, satu kepuasan yang diharapkan oleh pembaca. Itulah sebenarnya tujuan membaca, iaitu mendapatkan maklumat-maklumat terbaharu. Di sini harapnya anda jelas, ya. Maka sampailah kita ke ciri yang terakhir, iaitu situasi ataupun konteks ataupun pragmatik. Okey. Situasi ataupun konteks ni dia jadi satu aspek yang penting dalam sesebuah wacana. Sangat penting, peranannya sangat penting dalam menentukan semantik. Kerana semantik itu kaitannya dengan pragmatik sangat besar. Jadi sangat penting untuk menunjukkan dengan jelas ya situasi yang cuba disampaikan oleh penulis melalui wacananya. Dan pada ketika itu sedang penulis menulis, ya. Jadi penulis mesti mempertimbangkan situasi yang ingin diketengahkan supaya pembaca dekat dengan situasi tersebut. Okey. Dalam proses penulisan, ya, keutuhan ataupun ketepatan sesebuah wacana itu sebenarnya bergantung kepada konteks penulisan sebenarnya. Okey. Contoh, kenapa saya kata bergantung kepada konteks penulisan? Sebab kalau salah letak konteks, bermakna pembaca akan mengkritik penulis sehabis-habisnya. Maksudnya penulis tidak mengaitkan situasi dengan konteks, situasi dengan objektif yang ingin disampaikan. Okey, saya beri contoh. Contohnya ialah pilihan raya. Situasi pilihan raya, misalnya, itu contoh yang saya gunakan. Kebanyakan wacana yang dihasilkan, saya fokus kepada wacana berita ataupun artikel berita lah, ya. Mestilah menggunakan konteks ataupun situasi yang tepat, logik dan betul pada situasi pilihan raya. Okey, misalnya calon pilihan raya, situasi sewaktu pilihan raya, parti-parti politik yang bertanding, pucuk pimpinan yang bertanding ataupun pucuk pimpinan yang dipilih, pengundi, itu antara situasi yang relevan dengan pilihan raya. Itu tepat, ya. Jadi kebanyakan artikel mesti ada ciri-ciri itu. Tapi bagaimana kalau ada penulis yang mengaitkan pilihan raya dengan kempen belilah barangan buatan Malaysia ataupun musim buah-buahan?
Jadi cuba anda fikirkan bagaimana situasi pilihan raya dikaitkan dengan musim buah-buahan dan juga kempen Belilah Barangan Malaysia. Itulah saya katakan ketidakselarian antara situasi dengan fokus perbincangan wacana. Jadi harapnya dalam keenam-enam ciri yang telah disampaikan, anda nampak perkaitan antara satu sama lain. Dan ciri yang terakhir iaitu situasi ataupun konteks ini merupakan ciri yang mesti wujud dalam semua wacana. Mesti menunjukkan situasi yang relevan dengan maklumat, dengan niat, dengan tujuan yang ingin diketengahkan oleh penulis. Ya, okey. Baik para pelajar sekalian, sebabkan anda fikir paparan ini menunjukkan selai demi selai muka surat itu dibuka. Okey. Dalam ayat yang panjang-panjang, perenggan yang banyak-banyak mungkin dalam satu wacana ada dalam berpuluh-puluh perenggan dan ada beratus-ratus halaman ataupun muka surat. Jadi, macam mana kita sebagai pembaca nak pastikan buku yang kita hasilkan tu menarik? Kalau bukan keenam-enam ciri-ciri yang telah saya nyatakan. Cuba fikir Jadi kita sudah pun membuat ayat Kita dah sampaikan maksud kita. Sewajarnya sebelum kita menulis, pastikan dulu ciri-ciri ini kita capai dahulu. Pertimbangkan dulu, rancang dulu sebelum kita menulis. Kerana apa? Kerana buku tujuan dia untuk menghiburkan pembaca. Dengan cara apa? Hiburan bukan dalam bentuk ada muzik, ada drama, ada lakonannya, bukan. Tetapi susunan ataupun perkataan-perkataan yang membentuk makna-makna dan akhirnya menghasilkan sebuah ayat ataupun berjuta-juta ayat yang akan membawa penulis ke arah niat yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi, fikirkan keenam-enam ciri tadi, memang itulah yang akan menentukan wacana itu dilihat sebagai berkualiti ataupun tidak. Ya.